Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. InsyaAllah yang saya hormati Tuan Imam dan barisan pegawai Masjid Tun Khalil Tanjung Minyak Melaka dan seterusnya, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Lembaga Masjid Tun Khalil, Tuan-tuan haji, pimpinan masyarakat setempat, puan-puan hajah muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran, Aidilfitri dah berakhir. Kita sedang menyambut kedatangan Aidil Adha dan kedatangan Zulhijjah yang semakin hampir dengan kita. Kita buka perhimpunan kita ini dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, isteri serta keluarga baginda dan seterusnya, kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita, mereka yang berjasa kepada kita. Kepada mereka semua kita lapaskan dengan lafaz syahidulillah ilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita dipertemukan pada pagi ini. Dan seterusnya saya katakan tadi, mungkin ada di kalangan sahabat handai kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita yang terpilih untuk menjadi tetamu haji. InsyaAllah kita doakan selamat berangkat menunaikan ibadat haji. Semoga dilindungi, diberikan kemudahan, diberikan ketenangan, dan seterusnya diberikan dengan kurnia haji yang mabrur dalam menunaikan ibadat fardu haji. Dan insyaAllah selamat kita doakan kemudian mereka dan selamat pula kembali ke tanah air. Dan kita pun mungkin sebahagian di antara mereka yang menunggu-nunggu bila agaknya giliran kita sampai ke tanah suci Mekah bagi menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima itu, insyaAllah. Tanamkan niat, tanamkan azam, tingkatkan usaha, tambahkan simpanan. Itu je. Kita lihat kos haji semakin meningkat, tuan-tuan. Mungkin hari ini kita masih lagi muasasah, tetapi keperluan perbelanjaan musim haji semakin meningkat dengan kos penginapan, pengangkutan dan sebagainya. Dan insya-Allah pada kita sebahagian yang Allah kurniakan rezeki kita tadi untuk kita persiapkan diri kita dengan harta, menyempurnakan amalan dan ibadat kita sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang kedua, kita doakan tuan-tuan, kita telah pun berakhir, kita doakan kita masuk era endemik atau penghujung kepada COVID-19 ini dan kembali kehidupan kita seperti biasa. Kita doakan tuan-tuan. Saya pun untuk pengetahuan di peringkat jabatan sedang menyimak kembali surau-surau yang kita berikan kebenaran Jumaat sementara itu. Kalau ada lah di Tanjung Minyak ini, surau yang mungkin saya tak kurang 3 ke 4 surau yang kita akan telah pun berikan kebenaran Jumaat. Kemungkinan antara masjid dan surau boleh berbincang
untuk kami memang nak tarik balik, cuma kami tak gunakan push button lah. Kalau kami itu bincang dahulu untuk seketika ini, sebab ada tempoh nanti kami akan orang kata batalkan Jumaat sementara yang kita berikan kepada surau-surau untuk Jumaat sementara ketika COVID hari itu kerana SOP penjarakan dan sebagainya. Dan bila masjid telah dibuka dengan tiada penjarakan, kita nampaklah hari itu kita sembahyang subuh sampai sab sana. Hari ni kita sembahyang subuh sampai sab nombor 2, nombor 3 je. Bukan jamaah tak ramai. Jamaah tu ramai. Masa COVID hari itu juga jamaahnya. Selepas COVID ini juga jamaahnya. Itu je lah sebenarnya. Cuma taktikal aja. Nampak hari tu setengah hari tu. Sebenarnya orang yang sama juga. Orang yang sama. Kalau kata hari ni daripada dinding sampai dinding ni ada 50, saf kedua 50, 100 dah. Saf yang ketiga ada sikit tadi dalam 30 katakanlah adalah 130. Hari tu 130 juga, cuma 130. Jarak 1 meter, jarak dah. Tak? Jadi itu orang kata angka, tapi sebenarnya kita telah kembali dan kita ajaklah masyarakat, jamaah kita, ahli keluarga kita. Yang apa yang saya bimbangkan tuan-tuan dalam kefarduan ibadat kita ini, saya bimbang kita lihat kelonggaran ataupun pemikiran yang itu simple aja dia kata. Aku tak sembahyang 2 tahun, okey aja dia kata. Ini yang kita takut tuan-tuan kalau sembahyang fardu tu masih lagi kita sangka baik, mungkin dia sembahyang di tempat kerja, mungkin dia sembahyang di rumah, mungkin dia sembahyang dengan keluarga. Tapi kalau sembahyang Jumaat kat mana? Takkan dia kata saya menghadap TV Masjid Negara macam? Rosak itu tak? Jadi sudah pasti perhimpunan untuk sembahyang Jumaat kita berhimpun dengan tempat yang telah dikhususkan kepada kita. Kalau masjid-masjid lah, kalau ada surau yang diberikan oleh pemerintah kebenaran Jumaat khas, itu atau Jumaat khusus, maka pergilah. Tetapi bila kita lihat tadi kita telah berakhir, dan insyaAllah kita doakan pada masjid dan surau boleh mengadakan perbincangan untuk bincang baliklah. Saya memang kami nak tarik dah sebenarnya, tunggu masa je ni. Ada yang dah serahkan sendiri, ada yang kami telah buat peringkat-peringkat, sebahagian 2-3 don dah selesai. Jadi kalau ada di kawasan ini ada keperluan, kalau ada permohonan baru untuk kekal Jumaat, kami akan kira satu permohonan baru dengan satu kelulusan khas. Bukan kerana COVID lagi dah. Itu COVID kita rantau, kita rantau, kita beraku. Tapi yang Jumaat khas kerana pertambahan jamaah dan sebagainya, kita akan pertimbangkan juga, tapi dengan satu permohonan dan pertimbangan yang lain, bukan kerana COVID. InsyaAllah tuan-tuan. Itulah jabaran kehidupan kita, dan setiap kehidupan yang kita lalui ini adalah merupakan ujian, dan setiap ujian itu akan mengujikan kepada kita tingkat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kehidupan yang Allah ciptakan kepada kita dan kematian yang Allah janjikan kepada kita adalah merupakan ujian kepada kita. Siapakah di antara kita orang yang paling baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Menjadikan kita ini seorang hamba yang beramal, menjadikan seorang kita ini hamba yang taat, menjadikan kita ini seorang hamba yang menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, asasnya adalah keimanan. Keimanan. Kalau orang itu tidak beriman, tuan-tuan, tidak semudah dia nak buat beramal. Keimanan adalah merupakan apa berkaitan iman adalah sesuatu yang terlekat di hati kita. Kepercayaan, i'tikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, yang telah menciptakan kita, yang berhak yang kita sembah, yang memiliki segala isi kandung alam dan bumi ini, yang mentadbir segala urusan duniawi dan juga ukhrawi nanti, yang berkuasa setelah manusia dan bumi ini hancur,
Ini adalah perkara-perkara yang dikatakan bersifat keimanan. Sesuatu keyakinan atau kepercayaan yang tertanam di hati kita sejauh mana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan di dalam kehidupan yang kita lalui ini. Kalau tidak ada kepercayaan, keimanan, tuan-tuan, wa na'udzubillah, satu antaranya kita tidak akan memperakukan kalimah yang namanya kalimat tauhid. Apa makna kalimah tauhid? Kalimah yang membebaskan kita daripada kepercayaan yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempercayai selain daripada Allah, itu tidak termasuk dalam kalimah tauhid kita. Bila kita mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu telah menjadikan kita ini sebagai seorang mukmin, muslim, orang yang muslim dan orang yang beriman. Apa yang kita beriman? Yang pertama kita beriman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang iman, maka satu ilmu yang menjadi kefarduan kepada kita, kewajiban yang asas kepada kita, kalau istilah bahasa Arabnya dipanggil ilmu yang daruri. Daruri ni wajib. Wajib. Semua orang yang sempurna akalnya, orang kata yang sifatnya, orang kata sempurna akil baligh, ada kesempurnaan akal, iaitu mempunyai asas yang kukuh dengan ilmu yang bersifat dipanggil ilmu akidah. Akidah, tuan-tuan, ialah ilmu tauhid yang mempunyai pengertian yang sama. Bila kita sebut saja akidah, maka ada nama-nama lain daripada ilmu apa ni? Kita mempelajari ilmu akidah. Apa makna akidah? Akidah ini ialah membawa makna ikatan. Ikatan. Ikatan apa? Ikatan kepercayaan, keyakinan kita dalam hati kita, dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita, yang kita gantungkan ikatan kita ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan lain, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini kita sebut ialah ilmu akidah. Disebut juga dalam ilmu akidah ini oleh para ulama atau nama-nama lain yang dipanggil dengan ilmu tauhid. Apa makna ilmu tauhid? Tinggilah belajar macam mana pun, akhirnya kemuncak kepada pengajian pendalaman ilmu tauhid tadi, dia punya puncaknya ialah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang banyak belajar ilmu, banyak belajar ilmu, macam-macam ilmu dicari, tapi ilmu tadi ilmu yang menyesatkan orang. Na'udzubillah. Ilmu tadi ilmu yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandai, cerdik-cerdik, tapi tak percaya, jawabnya tak cukup pandai lagi dah. Kemuncak kepada ilmu yang kita hendak dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid tadi ialah bagaimana kemuncaknya beriman, yakin ataupun tidak kita dengan konsep qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu tunggal. Ini tak ada, makin lama belajar, makin lama belajar, makin lama belajar, tak ada Tuhan ni, dia kata. Dunia ni jadi dengan semula jadi. Dunia dibadik dengan teori sains, A campur B campur C campur 2. Dunia ni tak, ya na'udzubillah. Dari rupanya makin lama dia pergi, makin jama, makin jauh dia pergi, makin babas, makin sesat. Jawab dia tak jumpa lah tu. Dia tidak jumpa ilmu yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Tetapi semakin tinggi kita mencari ilmu, tak kisahlah sampai ke darjah mana, PhD ke apa ke, akhirnya semakin tunduk dia dengan Allah
Semakin akhirnya kata, kita hidup ni sementara je. Pemilikan yang sebenar, apa yang kita miliki ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada, kita ni hidup sepanjang hayat, apa yang kita buat semua kita punya, tak ada hak orang lain. Dunia tak ada halal dan haram, tak ada panjang, semua kita punya. Nak cakap apa, nak buat apa, nak bertindak apa, wallahu. Akhirnya dia kata, ini kita apa ni? Ini ilmu lama-lama ni, ilmu tentang Nabi dah 1500 tahun apa pula? Ya, kita zaman moden cari secara saintifik, secara tuan-tuan. Kita bukan kata Nabi 1500 tahun yang kita tinggalkan, tidak. Itulah risalah kenabian yang mengajak kita dalam konteks mendekatkan diri kita kepada Allah, yang disebut juga dengan ilmu tauhid. Disebut juga dengan ilmu apa dia? Usuluddin. Kita belajar ilmu tauhid, juga kau belajar ilmu apa? Ilmu usul agama. Usul agama ialah keimanan. Bila ada keimanan, baru datang amalan. Bila datang amalan, baru ada cara hidup. Usul agama. Itu sebab antara kita dengan pelbagai-bagai agama yang ada, apa perbezaan yang besar? Apa perbezaan yang paling besar sekali? Ialah yang bersifat dengan ketuhanan. Antara bila kita sebut sahaja apa agama yang ada dalam dunia ini, apa yang ada dalam dunia ini, yang membezakan antara satu agama dengan satu agama yang lain ialah prinsip ketuhanan. Prinsip Tuhan itu siapa? Siapa Tuhan dalam pegangan agama masing-masing. Itu prinsipnya. Bila cerita agama, bila kita tengok ilmu sosiologi agama, semua agama membicarakan perkara yang membezakan perkara pokok yang tak ada kompromi, tuan-tuan. Tak boleh kompromi dalam hal ini, iaitu bab ketuhanan. Bila kita sebut sahaja, katakanlah Kristian, masa konsep ketuhanan dia Trinity, konsep tiga Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Anak. Dia percaya tiga Tuhan tadi jadi satu tu dah ada tiga Tuhan. Wallahu. Itu kepercayaan mereka. Kita tak boleh nak ganggu, itu dia percaya. Pergi pada Hindu, dia percaya pada lain pula. Pergi pada anamisma. Anamisma ni apa? Ni kepercayaan orang asli, kepercayaan masyarakat tradisional. Dia percaya kat siapa? Oh, dia tengok matahari, matahari tu Tuhan. Dia tengok pokok, pokok tu Tuhan. Dia tengok laut, laut tu Tuhan. Dia tengok bulan, bulan tu dia percaya Tuhan. Masing-masing dia kepercayaan lah. Dia tengok mana yang cantik. Dia tengok, oh banyak cantik pokok, pokok ni Tuhan. Jawabnya itu. Jadi pokok agamanya tadi, dia kepercayaan kepada yang berbeza tadi ialah kepercayaan tentang ketuhanan. Balik pada Islam, ya, prinsip akidah kita takkan sama dengan konsep tadi. Dan dalam konsep ketuhanan ni, tuan-tuan, akhirnya kita akan balik kepada asas kita. Bila ditanya siapakah Tuhan itu, maka dalil tadi datang, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu tunggal. Nak menafikan apa? Tentang amalan dan kepercayaan orang Kristian tadi, yang Tuhan itu tiga. Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Wa na'udzubillah. Menolak kepercayaan, membatalkan kepercayaan orang yang Kristian bahawa mendakwa Isa itu anak Tuhan. Sedangkan pada kita dalam Islam, Isa itu ialah alaihi salam sebagai salah seorang nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks perbandingan yang paling jelas, bila sebut tentang agama, perkara yang membezakan adalah kepercayaan tentang prinsip ketuhanan. Allahus Samad. Allah itu Tuhan yang maha, orang kata berlindung,
Allahus samad, lam yalid walam yulad, tidak dia beranak dan tiada dia beranakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada perbandingan pun Allah dengan sesuatu. Jangan kata pokok ni besar, pokok ni Tuhan pun, Allah pun tak. Itu membebaskan kita daripada kesyirikan. Itu membebaskan kita daripada menyembah, mempercayai Allah tapi percaya kepada suatu kuasa lain yang ada kuasa, akhirnya dia akan sama, kuasa ni sama dengan kuasa Tuhan kita. Wa na'udzubillah. Jadi dalam konteks akidah, dia perkara pokok yang membezakan antara agama yang tadi ialah perkara yang berkaitan ketuhanan. Dengan sebab ketuhanan, maka dalam konteks Islam, maka kita akan kata dia adalah seorang yang Muslim beriman. Lawan kepada Muslim beriman, jawabnya apa? Lawan kepada Muslim yang tak beriman, dia maknanya apa dia? Kafir. Kafir. Sebab tuan-tuan, kita jumpa balik dalam surah apa? Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Katakanlah wahai orang kafir, tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan tidak pula kita suruh disembah apa yang kita sembah. Wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Diulang sekali lagi, akhirnya lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kepercayaan kau, kepercayaan aku, takkan boleh kita duduk berkompromi dalam hal-hal keimanan dan kepercayaan. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kafirun, agaknya apa spirit dipanggil asbabun nuzul bagi surah Al-Kafirun ini tu. Surah Al-Kafirun ni kita selalu baca, dia ada sebab dipanggil dengan sebab turun ayat. Kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sebab. Satu, orang kafir Quraisy ini melihat gerakan dakwah ataupun agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mendapat sambutan. Orang kata ramai orang masuk Islam. Sampai dalam satu ayat, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila kamu melihat pertolongan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kemenangan itu datang, hidayah petunjuk milik Allah, keyakinan masyarakat kepada ketika itu dengan dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi menjadi orang kata ikutan dan kepercayaan ramai orang untuk masuk ke agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat ramai orang masuk Islam secara berpusu-pusu masuk Islam. Akhirnya timbul apa? Timbul kebimbangan orang kafir Quraisy, orang Yahudi dan sebagainya. Apa dia minta? Akhirnya dia kata, wahai Muhammad, kita nak buat satu perjanjian damai. Perjanjian damai supaya hidup kita ini lebih harmoni, tak ada pergaduhan, tak ada permusuhan, walaupun kita ini berbeza kepercayaan dan agama. Apa yang dia nak komprominya? Agak-agak apa dia nak kompromi? Kita kompromi dalam konteks beribadat. Kita tengok dalam ibadat pensyariatan, orang Islam kita diwajibkan berhimpun ataupun perhimpunan mingguan kita ialah pada salat Jumaat. Pada amalan harian kita ialah salat waktu pagi hingga zuhur, subuh hingga maghrib isyak.
kat mana kita berhimpun, kita akan berhimpun di masjid, tempat perhimpunan kita. Bagi orang Yahudi, dia ada hari kebesarannya. Apa hari kebesarannya? Hari Sabtu. Ada tempat perhimpunannya, namanya sinagog ataupun apa nama dia itu sinagog lah, apa berhala-berhala apa ni, rumah tempat dia punya tu. Jarang kita dengar kat sini tapi dalam bahasa Inggeris dia sebut sinagog. Kat sini tak ada Yahudi, tak nampak apa dia, gereja-gereja, kanisah mereka. Kemudian pada orang Kristian, dia percaya pada hari Ahad, hari kebesaran dia. Ada gereja. Jadi dia kata kita kompromi. Kan aman, kan senang, kan cantik, indah hidup kita tidak bergaduh. Apa caranya? Dia kata hari Jumaat kita pergi beramai-ramai ke masjid. Ikut apa engkau buat. Hari Sabtu giliran kau pula ikut apa kami buat. Orang Yahudi punya. Hari Ahad kita raikan Kristian pula. Macam cantik tak? Kan aman kan? Garanti semua aman. Itu pada pemikiran manusia. Jadi nak menjawab soalan itu, Allah turunkan. Bukan senang Nabi nak jawab, nak menolak secara logik tu. Logik tuan-tuan, bila semua agama dah bersatu, logik tuan-tuan. Tak berperang, tak bergaduh, tidak makan kau. Kalau Islam makannya 3 hari tu ada makan. Jumaat kita makan, Ahad kita makan, Sabtu kita ada makan. Kan aman. Tetapi tidak. Allah turunkan ayat itu mengingatkan kepada Nabi, la a'budu ma ta'budu. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Dari konsep ketuhanan antara agama tadi berbeza. Tiada kompromi. Tiada kompromi. Cerita Al-Kafirun ni tuan-tuan, ini sekarang ni ada satu gerakan. Kalau satu penulis di Indonesia, orang Islam, dia mengatakan Al-Quran ini sifatnya ialah membeza-bezakan, mendiskriminasikan antara Islam dengan Kristian atau Islam dengan bukan Islam. Jadi dia kata Islam ni agama yang keras, dia kata. Ada satu, sekarang ni dia untuk ada desak tuan-tuan, kumpulan ni dia panggil kumpulan liberal, kumpulan orang kata yang sekular, plural ni dia kata kita agama ni semua sama. Kat Indonesia sedang bergerak sekarang. Agak-agak apa permintaan dia tuan-tuan tentang Al-Quran. Jadi dia kata dia mengkaji tuan-tuan, banyak perkataan di dalam Al-Quran, ada perkataan Al-Kafir, Al-Kafirun, Al-Kufrun. Apa dia minta agak-agak? Dia kata dia nak minta tengah berbincang ni tuan-tuan, supaya perkataan Al-Kafirun dalam Al-Quran itu diganti dengan ayat yang lebih harmoni. Apa dia? Al-ghairu muslim, katakanlah. Orang tak Islam, janganlah panggil kami kafir, kasau. Jangan panggil kami kafir, panggil kami tidak Islam. Kan lebih cantik ayat tu. Sampai dia minta supaya jangan kata, kalau tidak dia kata Islam menafikan. Saya ada satu buku tuan-tuan, ada saya simpan tahun lepas, ditulis oleh seorang penulis muda, lulusan daripada Darul Quran, orang Malaysia, budak asal sekolah agama, anak-anak kita. Agak-agak apa buku tajuknya tuan-tuan? Dia lupa nak bawa tuan-tuan. Tajuknya Bebaskan Allah dari Islam. Tajuk ni. Bebaskan Allah dari Islam. Buku tu tak ada dalam pasaran. Kalau nak beli, dia kena beli online. Oleh kerana sekarang ni ada penerbitan tak diluluskan, dia jual secara talian. Tajuk tu Bebaskan Allah dari Islam. Nak beritahu apa tuan-tuan? Allah ni hak semua orang, hak semua agama. Kita tak boleh nafikan. Orang bukan Islam pun boleh sembah Allah. Sudah. Dia kata Islam Allah ini milik. Analogi dia ada tuan.
Tapi sampai kehidupan ni, dia kata, jangan halang orang bukan Islam nak sembah Allah. Tuhan Allah ni bukan milik orang Islam. Tuhan Allah ni milik orang Hindu, milik orang Kristian, milik orang Buddha, milik agak-agak setuju tak tuan-tuan? Itu yang timbul kecelaruan. Tajuknya bebaskan Allah dalam Islam. Artinya Allah itu milik semua agama. Yang kedua, antara kandungan tu dia kata, jangan dakwa syurga hanya milik orang yang beriman saja. Dia kata jangan pandai-pandai nak menghukum syurga ni milik orang beriman saja. Orang kafir tak layak masuk syurga. Siapa yang tentukan? Adakah kita manusia? Dia kata syurga hak Allah. Allah nak masuk. Logik dia main manting tu tuan. Buku tu yang menulis tu anak kita. Tapi rupanya terpengaruh dengan aliran-aliran sekarang yang sedang bergerak dan sedang masuk. Saya itu ada temu juga seorang budak muda lagi. Saya tanya, awak buat apa sekarang? Saya baru graduan lah, apa semua. Tapi terpengaruh lah, temu juga dia nak menghantar dia mengajar. Saya pesan, awak kerja apa sekarang? Saya bekerja sebagai fellow. Fellow kat mana? Ada satu institut. Saya kata, okey, institut mana? Jadi buat master ke? Tak ada. Kat universiti ke? Tak ada. Saya duduk satu badan kumpulan pemikir. Bila saya tengok kumpulan pemikir tu, kumpulan pemikir yang termasuk dalam kumpulan-kumpulan liberal ni tadi. Saya kata, waktu kita acu satu dua soalan, saya kata, anak muda ni berat, dia dah terbabah. Saya kata, minta maaf Dik, saya akan berkomunikasi. Awak dah masuk kumpulan ni, awak selalu masuk forum-forum dia, selalu ada international forum, ada dialog, lagi-lagi PKP ni, dia punya follower, dia punya fellow apa ni, daripada Indonesia, daripada India, daripada, saya kata Dik, minta maaf, saya tengok fellow yang awak ikuti forum-forum ini, diskusi-diskusi ini amat menakutkan. Kesamarataan gender, apa ni, kebebasan, apa, saya kata Dik, minta maaf, kumpulan yang awak masuk ini, saya kata, tapi bila minat dia tak gitu. Bila kita tanya soalan-soalan pokok, dia tak, Islam tak semudah yang apa, nak susah-susah, benda ni mudah saja. Yang penting kita mempunyai Islam yang moderate, yang ke depan. Saya kata pemikiran bagus, tetapi dia lupa. Saya kata, awak nak mohon tauliah mengajar ilmu prinsip ini, akidah, asas, usul fiqh, tafsir Al-Quran, hadis, menjadi punca kepada rujukan dalam ilmu kita. Jadi tuan-tuan, nak ingat, anak-anak kita perhatikan pembacaan dan pengaruh pemikiran mereka, tuan-tuan. Nak balik kepada prinsip tadi. Jadi gerakan yang sedang ni sekarang, tuan-tuan, mereka bergerak. Antara ayat yang sedang saya bimbang ni, dia kata, dia nak gugurkan perkataan Al-Kafirun itu dalam Al-Quran, jangan digunakan. Dia kata tidak harmoni kita membezakan antara Islam dengan apa tak Islam, kita kata kafir. Hanya kami bincang juga. Kita sebenarnya balik kepada dua prinsip. Dua prinsip, antara satu ialah prinsip asas ilmu dalam Al-Quran, ilmu dalam akidah, ilmu dalam penulisan atau pentafsiran Al-Quranul Karim. Dalam konsep penilaian agama, kita tidak boleh menafikan bahawa antara iman dan kafir ialah satu perbezaan yang besar. Tetapi apabila perkataan kafir tadi kita bawa dalam konsep fiqhut ta'ayush, hidup berjiran tetangga, bermasyarakat, hidup untuk berdakwah, hidup untuk kita menjadikan keharmonian antara agama tadi, ada prinsip-prinsip hormat menghormati, bukan kita hormat dia sampai kita sembah, tidak. Supaya jangan bergaduh, jangan berperang kerana agama. Boleh tak kita gunakan perkataan kafir kepada kawan kita dalam panggilan-panggilan harian? Boleh tak? Maniam, kafir di sini, boleh tak? Itu satu analogi lain. Tadi satu analogi dalam ilmu tafsir, dalam apa kita boleh kata? Katakanlah wahai orang-orang yang bukan Islam. Boleh? Kuliah Ahlul Kafirun kita tafsir. Kafir tu sebutlah perkataan yang lebih manja sikit.
yang bukan Islam. Boleh? Lepas tu kita perhaluskan, tafsirkan lagi, dia tak jadi tuan-tuan. Antara batas iman, tak beriman dalam konsep akidah, dalam konteks tafsir Al-Quran, tetap kafir. Tapi dalam konteks fik kehidupan seharian, kita hidup dalam berjiran tetangga, berkawan, satu sekolah, satu pejabat, satu kilang, boleh kita panggil si Rabi, si Acong tu, kafir di sini. Marah tak dia? Kat situ kena jaga. Dekat situ dalam konteks kehidupan. Konteks kehidupan. Habis-habis kita kata, Acong kau tak Islam, tak apalah. Yang kata, Cong, kau ni kafir lah, Cong. Marah tak dia? Itu kita tidak harmoni dekat situ. Jadi dalam konteks fiqh kehidupan pula, kita menghormati tadi dengan panggilan pertama, hai orang Islam, awak belum Islam lagi, atau awak tak Islam. Jangan kata, Cong, macam ni kau orang kafir, kau tak boleh ikut kami ni. Jangan. Itu dia akan rasa pada orang bukan Islam ni. Itu yang kata, tahu tak ada Sami Belu, dia kata. Ni Sami Belu, dia pernah berucap. Antara pemimpin yang ucapannya agak melucu kan. Kadang-kadang orang JKR tahu, dia kata. Kalau orang postman, dia kata, kita punya perkhidmatan amat cekap. Hari ni post semalam sudah sampai. Kan dia punya tu kan. Dia kata, ya Menteri, kita ni nak buat jembatan. Ya, kita akan buat jembatan. Menteri, kita nak buat jembatan macam mana? Sungai tak ada. Tak apa, kita korek sungai. Bila dah buat jembatan sungai, kita korek. Macam? Takkan pelik gitu. Ayat kan, dia suka jawab macam tu kan. Dia kata, contoh dia punya analogi, dia kata, ini ayam pin ayam pin ini saja, bukan saja telah menyesatkan orang-orang Islam, orang-orang Melayu, dia kata. Ayam pin juga sudah menyesatkan kami, orang-orang Hindu. Pasal apa? Ada Sami Hindu dia pun percaya ayam pin itu Tuhan langit. Pasal apa? Ada ritual ayam pin pergi sampai ke Batu Cave. Sami Batu Cave minum air kaki ayam pin ni. Jadi dia kata, Sami kami pun kena tipu dengan ayam pin. Dia pun sesatkan kami. Dia kata, dalam hati kata, memang kau dah sesat ke tak? Wallahualam. Jadi tuan-tuan, dalam konteks tadi kita kena lihat. Akidah ialah ilmu yang menyelidiki dan memeriksa kepercayaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan. Disebut akidah, perkara yang kita bincangkan, persoalan ketuhanan. Bila sebut akidah, perkara yang kita bincangkan ialah kerasulan Nabi-Nabi. Agama lain berbeza dengan kita kerana kita ada kepercayaan kepada risalah an-nubuwah. Daripada dalam kerasulan tadi, manusia-manusia yang tadi, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sebahagian agama, dia tak ada konsep risalah. Bukan risalah kenabian, malah manusia diiktiraf sebagai Tuhan. Ini minta maaf. Ada sebahagian agama yang melantik atau yang mempercayai manusia itu sebagai Tuhan. Manusia itu telah dijadikan sebagai Tuhan. Kalau agama orang kata yang dimodified, kalau kat India, Bahai. Apa lagi? Qadiani. Sekarang ni di Malaysia kita berhadapan dengan satu cabaran, iaitu orang mengaku Islam tapi percaya kepada Qadiani. Qadiani ni siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Asal orang Islam, tetapi akhirnya dalam 1800 lebih di India, dia modified. Akhirnya orang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu yang pertama Nabi, yang kedua mula-mula Imam Mahdi, kemudian Nabi. Akhirnya dia percaya Mirza Ghulam Ahmad itu Tuhan. Kalau kita belajar dulu kecil-kecil, dia panggil agama din ilahi, ataupun dipanggil ni Qadiani. Artinya dia percaya siapa? Mirza Ghulam Ahmad, seorang manusia Tuhan. Artinya yang membezakan Islam dengan sebahagian agama, kerana ada sebahagian agama mendakwa manusia itu Tuhan. Bukan manusia jadi Nabi, manusia dah jadi Tuhan. Ini konsep kita, Tuhan Allah kita, bukan manusia. Apa makna manusia?
manusia yang diciptakan. Manusia itu makhluk. Manusia itu hidup, manusia itu mati. Sifat Allah Subhanahu wa taala, dia hidup tidak mati. Hidupnya tiada permulaan dan tiada kesudahan. Andainya bumi ini tak ada, andainya seluruh manusia dalam bumi ini hancur, ataupun seluruh manusia ini tak ada dalam bumi, Allah ada tak? Allah tetap ada. Ini kena keyakinan kita dalam konteks ketuhanan kita. Dan Allah bukan makhluk. Allah sifatnya Khalik. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Ini satu kaedah. Ma siwallah makhluk. Apa sahaja selain Allah, apa sahaja selain Allah, yang dah wujud ke, yang belum wujud ke, yang jumpa ke, yang tak jumpa ke, yang nampak ke, tak nampak, yang ada nama ke, yang tak ada nama, selain Allah, semuanya makhluk. Semuanya diciptakan. Semua jadi ada penciptanya, ada asbabnya. Dan semua yang diciptakan tadi ada tarikh luputnya, ada tarikh rosaknya, ada tarikh orang kata satu zaman nanti dia akan hancur. Kalau ada manusia yang mendakwa matahari itu Tuhan, kenapa? Dah berapa lama matahari kat atas langit ni? Dah berjuta-juta tahun. Panas dengan sendiri, siapa dia? Tapi di sisi kita, matahari tetap apa? Khalik ke makhluk? Tetap makhluk. Tetap makhluk. Tetap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan, bintang, langit, berapa dalam langit, apa ada dalam bumi, apa nama makhluk tadi, selain daripada Allah, makhluk. Jin ke, dia ada kuasa apa ke, dia kuasa tak, kuasa tu datang kerana orang kata orang seru, orang puja dan sebagainya. Dia bukan Khalik, Tuhan yang berhak disembah. Hanya Tuhan kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam konteks tadi dia beriman ataupun membicarakan tentang kerasulan, iaitu tentang nabi-nabi yang diutuskan. Akhirnya kita ada konsep kenabian. Siapa nabi kita? Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul akhir zaman. Dalam konsep kenabian, dia ada prinsip usung pula. Apa dia? Nabi seorang lelaki. Tiba-tiba datang perempuan, dia kata, "Ya, aku nabi." Nabi tu sifatnya manusiawi. Tiba-tiba dia kata, ini jin ni. Tak, dia manusiawi. Nabi ni, dia kata, sebagai manusiawi makan minum. Ni makam aku lagi tinggi, aku nabi tak makan-makan. Dia kata, Alhamdulillah. Dan Nabi telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi sebagai Nabi yang terakhir dalam kehidupan dunia ini selepas diutuskan Adam alaihissalam sampai Nabi-Nabi yang lain, dan tidak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebangkitan aku dengan kiamat, kata Nabi, bila Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, kata Nabi, antara aku dengan kiamat ibarat dua jari. Apa makna? Tiada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang orang Malaysia dakwa Nabi, orang Indonesia dakwa dia Nabi, datang orang India dakwa dia Nabi. Habis, batal. Okey, tidak ada lagi Nabi. Konsep dalam konteks ilmu akidah, ilmu yang membicarakan tentang kerasulan. Dan dalam kerasulan tadi datang lagi yang dinamakan ar-risalah, nubuwah kita. Apa dia? Datangnya beriman kepada kitab-kitab. Kita percaya kepada Zabur. Kalau orang lain, kitab dia tulisan manusia. Pada kita dalam konteks risalah an-nubuwah itu, risalah an-nubuwah yang kita pegang namanya Al-Quran ialah wahyu dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan tulisan manusia, bukan karangan manusia, bukan tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan rekaan, bukan puisi, bukan syair, bukan sajak, tetapi ialah kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita. Dan ilmu yang bersifat ilmu kalam tadi, dia adalah mempunyai, membicarakan satu kehidupan, bukan sekadar di dunia. Kehidupan ilmu kalam yang kita sebut ilmu kalam, ilmu tauhid tadi, bukan sekadar membicarakan keperluan hidup duniawi kita ini. Ilmu tauhid yang membebaskan kita daripada kekafiran, menjadikan kita seorang beriman, kerana kita mempercayai satu kewajipan beriman kepada perkara sam'iyat dan ghaibiyat. Apa dia? Kehidupan selepas duniawi yang sementara ini kepada kehidupan yang lebih kekal, namanya alam ukhrawi atau alam akhirat. Yang kita beriman adanya kiamat, adanya alam roh, adanya alam kubur, adanya pengampunan, adanya pembalasan, adanya dosa dan pahala, dan adanya syurga dan neraka. Itulah asas yang menjadi perbandingan bila disebut tentang akidah dan ilmu kalam, ilmu tauhid, maka ia adalah bersifat dengan kepercayaan dan keimanan. Rosak keimanan dan kepercayaan dicampur adukkan tadi, dia boleh membatalkan akidah kita dan boleh membawa kepada kesyirikan, wa na'udzubillah, dan boleh membawa kepada kekafiran. Menafikan Allah, menafikan Rasul, menafikan kitab-kitab, menafikan hari kiamat, menafikan perkara-perkara yang berlaku tadi, wa na'udzubillah, boleh membatalkan, menjejaskan keimanan kita. Dan pada kita dalam konteks hidup nak beriman dan beramal tadi, maka akidahlah sebagai kunci. Nanti dia tanya, apa beza seorang yang, semua manusia dalam hidup ni tuan-tuan, semua manusia nak buat baik tu. Semua manusia nak buat baik. Katalah kita nak bina masjid, yang masjid ni. Datang mana masjid ni? Sumbangan, kan? Sumbangan. Kita pun lancarlah tabung sumbangan. Kutip seorang daripada Islam, kita bagi, yang ni bagi 1,000, yang ni bagi 100, yang ni bagi 500, yang ni bagi 2,000, ada yang bagi 1,000,000. Tiba-tiba datang seorang tokoh besar, kata, Haji ya, saya mau bagi itu bina masjid baguslah, kami mau bagi 2 juta. Agak-agak saya dapat pahala tak? Saya dapat pahala tak? Itu 2 juta kalau kita bagi itu boleh garanti masuk syurga kan? Macam boleh jawab tak tuan-tuan? Boleh kita jawab? Kita tahu dia sembah apa tak? Itu yang konsep beriman dan beramal tuan-tuan. Selama mana seorang itu melakukan amal-amalnya tetapi tidak mempercayai konsep ketuhanan yang sebenar, yang mempercayai perkara-perkara prinsip keimanan, maka ibadatnya menjadi rosak dan tidak diterima. Nak beriman, nak beramal, kita beramal, bila kita konsep ketuhanan ni tadi, bila kita sebut saja Islam, kita akan ada 3 tuntutan. Satu tuntutan sebagai seorang Muslim ialah kehidupan yang berakidah yang betul. Dalam berakidah, maka kita akan datang kehidupan bersyariat. Ada halal dan haram, ada wajib dan sunat, ada fardu dan harus, makruh dan sebagainya. Yang ketiga, dalam sebagai seorang Muslim, Islam beriman, dia akan datang sebagai akhlak dan perlakuannya. Cara hidup berpakaian, cara hidup makan, cara duduk berjiran tetangga, cara bersuami isteri, beranak pinak.
maka lahir dalam perkataan akhlak dan perlakuan. Pada agama lain, minta maaf pada sebagian orang yang melihat agama ini macam ritual biasalah. Ritual biasa. Tak apalah, kita buatlah apa kita nak buat. Oh, you ada puasa 30 hari. Tak apa, saya join puasa 30 hari, boleh tak? Agak-agak, tapi kau percaya tak Tuhan? Aku tak percaya, tapi aku nak puasa. Kau boleh garanti tak dapat pahala. Macam dia nak puasa, puasalah. Tapi bukan perintah untuk dia. Dia tak wajib puasa kerana dia tak beriman, dia tak Islam. Apa kita suruh dia puasa ke tak? Dalam konteks Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan kalau kau tak Islam, aku tak paksa kau beramal. Tak ada kewajipan untuk dia beramal. Tak ada kewajipan untuk dia tadi. Kewajipan dia, kau jawablah nanti di akhirat. Tetapi bila kita mengaku kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kita mengaku kita Muhammad itu Rasulullah, kita jadi seorang Islam, maka pada kita ada tuntutannya. Ada tuntutan wajib, ada tuntutan sunat, ada tuntutan haram, ada tuntutan harus, ada tuntutan makruh. Maka jadilah kehidupan kita sebagai seorang yang berakidah tadi kehidupan yang bersyariat. Ada syariatnya. Tapi saya nak beritahu juga, pada orang lain yang beragama, dia ada syariat tak? Dia ada syariat juga, tapi syariatnya syariat dia lah. Pada orang bukan Islam, orang Hindu, dia ada syariat tak? Ada. Apa syariat dia? Dia kena puasa hari Sabtu ni, hari Ahad. Dia kena puasa. Apa cara puasa dia? Tak makan benda berdarah. Dah lah. Dia kata nak minum air tak apa, tapi tak boleh makan benda berdarah, daging. Itu syariat dia. Sebab kalau kita buat ilmu berhubungan dengan agama, pada agama lain dia ada syariat. Tapi konsep syariat dia berbeza dengan kita. Takkan sama. Jangan nak kompromi dalam bersyariat. Dalam bersyariat jangan kompromi. Pun juga membebaskan kita. Macam contoh sekarang ni, orang bicara tentang don odori, ya tak? Bon odori, benda sebut. Saya kata senang aja. Bila saya cakap pada polis, dia bertanya itu datang. Dia kata, tuan, kat Melaka nak tanya satu, ada permohonan tak? Dia kata tak ada, tak pernah ada sambutan. Okey, selesai. Kalau ada saya jawab. Kalau ada, kita tanya, apa permit perhimpunan? Kalau permitnya perhimpunan tu adalah perhimpunan agama, buatlah cara agama. Buatlah cara agama. Apa maksud cara agama? Ada kebebasan beragama untuk pengamal-pengamal agama, penganut-penganut agama di Malaysia ini untuk mereka beramal. Kita tiada larangan. Orang Hindu nak bawa kavadi daripada berapa kilometer, jalanlah. Bawa, boleh kita halang tuan? Tak boleh. Dia kata dia bawa kavadi, ada 100 orang sudah bawa kavadi, bawalah. Pada polis, dia ada permit perhimpunan, daftar siapa yang nak, dari mana ke mana, apa semua, itu kepercayaan dia. Yang salah apa dia? Tiba-tiba ada dua orang Islam daftar nak masuk bawa kavadi, macam? Kita kompromi, boleh tak? Tak boleh. Ataupun pagi ni, katalah kita duduk, mari sini, semua yang bukan Islam pun hari ni datang, tolong sembahyang subuh sama-sama kami, surau kami dah kosong ni, masjid kami dah kosong, boleh tak? Tak payah, jangan ajak. Jangan ajak mereka. Itu bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Saya kata, jadi dalam konteks tadi, dia nak beramal. Dia nak jatuh Taipusam, jatuh hari apa, itu dia punya kepercayaan. 25 Disember itu amalan dia, itu dia punya amalan. Orang Cina, dia bawa cocok sini kan. Lepas tu dia ada dung-dung cem apa kan, pisau, dung-dung, itu biarkan. Dia buatlah dia punya. Yang salahnya apa dia? Dia kata, boleh tolong tak, kita tak ada orang lah tukang goncang tu, kita bayar satu orang 200, macam tolong goncang aja boleh? Tolong goncang boleh? Itu jangan tolong goncang, tak? Beza nanti. Tolong bawa ini goncang yang kita punya sampai Tok Pung semua tu, jangan buat. Habis dia orang tanya, Ustaz, macam mana pula polis-polis bertugas? Polis-polis bertugas, saya tak nak bertugas, saya Islam, saya tak rela. No. Sebagai polis, itu dah tanggungjawab menjaga ketenteraman dan keselamatan awam sebagai tanggungjawab tadi. Jadi pada kita dekat situ ada perbezaannya.
Tapi tiba-tiba orang Islam volunteer. Polis pun tukang goncang juga. Macam? Itu salah. Tuan, saya kata, tuan bertugas, jaga orang jangan bergaduh, jaga orang jangan bersesak, jangan ada. Tiba-tiba polis kata, oh kesianlah, dia punya tu tak ada orang goncang, kita pun tolong goncangkan. Boleh? Jangan masuk. Jangan masuk. Kita tengok aje lah. Itu kalau konteks tadi. Pada kita, dalam konteks beragama, dia ada ialah syariat. Syariat, amalan. Pada kita amalan, daripada amalan yang bersifat kefarduan sampailah kepada amalan-amalan yang harian kita. Malam harian kita, umpamanya dalam hidup bersyariat, bila kita kata Islam, maka pada kita ada halal dan haram. Pada orang yang bukan Islam pula, dia ada halal dan haram juga. Kita kena hormati, bukan kita kena tadi. Contoh, pada orang Hindu, apa haramnya? Makan lembu. Perkara yang berkaitan dengan lembu jangan hidangkan. Kita tahu. Dan dia pula tak boleh menghalang kita. Oi, you bunuh Tuhan aku. Ini yang berlaku di India. Bagi saya minta maaf dalam isu di India, dia menafikan hak minoriti Islam. Itu saya cakap dengan 2-3 orang Hindu di Malaysia, kawan-kawan juga kata, Datuk, jangan lupa Datuk, cakap dengan ini orang Hindu di India. Orang Hindu di dunia ini bukan di India saja. Orang Hindu di India, di dunia ni bukan di India saja. Jawabnya apa dia? Orang Hindu ada di Singapura, ada di Malaysia. Kalau orang Muslim di India dinafikan haknya, bagaimana nasib orang Hindu di dunia lain dinafikan haknya? Marah tak? Aman tak dunia? Tak aman. Hindu lah. Kita tak kata kita redha dia. Kau dah percaya, kita nak kata macam mana? Tetapi tekanan kepada umat Islam di India sampai menafikan hak-hak beribadat, hak-hak ketuhanan, hak-hak hidup bermasyarakat, sampai tak boleh nak sebut nama Muhammad, tak boleh menzahirkan syiar. Na'udzubillah. Bagaimana nasib orang Hindu kalau berada di dalam masyarakat minoriti yang macam kita beragama Islam? Kalau kita menindasnya seperti itu, marah tak dia? Marah. Tapi kalau kita lihat dalam prinsip indahnya Islam, orang yang minoriti, bila Islam majoriti, insya-Allah bukan Islam yang minoriti terpelihara haknya. Sama dalam sejarah Islam, dalam sejarah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai orang kata indahnya tamadun Islam ini, masyarakat yang minoriti Islam selamat di dalam komuniti Muslim yang majoriti. Pada apa? Pada haknya, pada nyawanya, pada hartanya, terhadap kebebasan nak beribadat. Islam tak menafikan hak mereka. Islam membenarkan. Kita tak boleh kata, kau tak boleh makan lembu, kita halal lembu, kau kena makan lembu. Tak. Untuk kau, beribadatlah, cara kau. Itu indahnya Islam dalam menjaga hak-hak hidup manusia. Jarang kita dengar negara Islam mengencam, mencengkam tadi. Malah dia bagi hak. Bagi dia orang nak beribadat. Itu sebab dalam sejarah Nabi SAW, bila tuan-tuan? Bila Nabi hendak masuk semula ke kota Mekah, setelah dihalau keluar dari Mekah ke kota Madinah, maka apa Nabi perintah pada para sahabat ketika sahabat balik semula ke kota Mekah? Dengan perasaan kalau kita ni balik ke kampung halaman setelah dihalau, setelah dibunuh, setelah orang kata dizalimi, jawabnya kita balik sebagai apa, kakak tuan? Sebagai balas dendam. Sebagai balas dendam. Sebagai balas dendam. Tapi bila sahabat masuk ke kota Mekah semula, apa yang Nabi perintah? Dia kata, jangan ganggu dan bunuh mereka yang berada di dalam rumah ibadat masing-masing.
Kalau orang Yahudi, kalau orang kata pendeta Yahudi, pengikut Yahudi itu ada dalam sinagog, jangan diganggu. Kalau orang Kristian itu berada dalam gereja, biarkan dia duduk dalam gereja dengan aman. Jangan dibunuh orang tua, jangan dibunuh kanak-kanak, jangan dibunuh perempuan. Jangan ditebang pokok, jangan dibunuh haiwan yang tak berdosa. Itu prinsip peperangan ataupun perdamaian dalam Islam yang begitu indah. Yang nak kita perang, orang yang ada senjata, orang yang memang niat nak perang. Itu prinsip perang dalam Islam. Ini tuan-tuan, bila kita tengok indahnya Islam, dia menghormati hak-hak minoriti. Hak minoriti. Terbela tuan-tuan, insya-Allah. Jangan takut, kita tak paksa pun. Walaupun kumpulan itu minoriti. Tetapi bila minoriti menjadi majoriti, dia jadi lain. Itu sebab kadang-kadang bila kita tengok dalam isu-isu ini tuan-tuan, kadang-kadang pelik. Macam-macam mereka mengatakan. Padahal kita kat sini dia kata, oh kita dinafikan hak. Tak adalah. Kita tak bagi pun, tak ada apa. Malah bagi cuti lagi, tak hari tadi. Yang tak, walaupun tak diisytiharkan cuti umum, tapi kalau kita tengok dari sudut kerajaan, dasar kerajaan, siapa pengamal tadi kat Malaysia, katalah kat Kelantan, tak ramai orang India, orang apa, orang tertentu. Tapi dalam sekular kita sekarang ni, penjawat awam bagi kumpulan apa ni, Sai Baba, dia tak ramai. Tapi akhirnya kepada sesiapa yang pengamal ikut Guru Nanak, orang Punjabi, nanti dia ada program apa nanti, mereka dibenarkan cuti tanpa rekod. Pergilah dia. Dia ada 5-6 orang. Nak isytihar takkan satu Melaka cuti je tak? Akhirnya itu dibenarkan. Akhirnya mereka pergi program-program keagamaannya tanpa dikira sebagai menggunakan cuti ataupun dikira sebagai hari bekerja. Tak. Dikira sebagai cuti khusus untuk mereka sahaja. Bagi mereka yang bukan Islam, tadi kita tak nafikan hak dia untuk dia beramal dalam agama mereka. Yang tak boleh, kita sama-sama semayang dengan dia, itu dosa. Dari dalam Islam, keindahan pada Islam yang kedua, agama ialah agama tadi ada persyariatnya. Jadi itulah kalau kita lihat tuan-tuan, dan apabila kita bersebut tentang keimanan, maka keimanan kita tadi mesti mempunyai sumber yang disebut dalil. Dalil dalam ilmu beragama, dalam ilmu akidah, kita ada 2 dalil. Satu dalil namanya dalil-dalil naqliyah. Satu lagi namanya dalil-dalil aqliyah. Dalil naqliyah ialah dalil yang kita rujuk daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas para ulama. Itu yang dinukilkan. Dalil-dalil aqliyah ialah dalil-dalil logik, mantik, akal untuk menolak dengan dalil. Tapi kalau akal sahaja dijadikan sebagai dalil, tidak merujuk kepada Al-Quran, hadis, sumber yang asas, kita tidak akan jumpa jawapan yang tepat untuk menafikan hak hukum-hukum sesuatu benda tadi. Jadi sebagai orang yang mempunyai ilmu akidah dan kepercayaan, kita wajib beriman dengan contohnya lah. Kita ambil contoh, kenapa kita kata Allah itu wujud, kenapa kita kata Allah itu kekal, kenapa kita kata Allah itu tunggal? Kerana kita ada dalil. Dalilnya ada apa? Ini yang kita belajar kecil-kecil dulu, ilmu tauhid. Ilmu Allah itu wujud, apa dia? Ada 2. Satu dalil naqli namanya. Apa dalil naqli? Dalil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal sifat Allah. Tadi sifat Allah itu kekal, sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kitab, orang kata apa ni sifat Allah Subhanahu wa taala wahdaniyat, apa maknanya? Dalil naqlinya, dalil kita sumbernya daripada Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Kenapa Allah itu tunggal? Maka rujukkan kita beriman Allah itu tunggal kerana ada dalil naqli. Itu kita boleh cakap
Tapi dia kata tak logik. Kita masuk pula ilmu logik yang namanya mantik atau ilmu yang dipanggil menolak pula Allah itu berbilang-bilang, namanya dalil naqli. Kenapa kalau Allah berbilang-bilang? Tak, Allah bilangannya ramai, Tuhan ni ramai. Itu yang ada, tahu tuan-tuan, Siti Kasim. Siti Kasim ni orang Malaysia, tuan. Dia kata ni Allah beranak bila, tuan-tuan? Dia kata Allah ni beranak tau. Bila orang lelaki bersama dengan orang perempuan, lahirlah satu Tuhan Allah. Alhamdulillah. Allah lahir bila orang lelaki bersama orang perempuan. Ini antara orang Malaysia yang pelik-pelik dia punya pandangan, tuan-tuan ni. Alhamdulillah. Allah tidak lahir seperti itu. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tak lahir, tuan-tuan, kita berdepan dengan kumpulan-kumpulan aliran pemikiran daripada dulu sampai sekarang nak merosakkan kita. Jadi apabila kita sebut tentang akidah, maka akidah kita mesti mempunyai dalil. Dan dalil kita rujukan ialah dalil-dalil yang bersifat naqliyah dan dalil-dalil yang bersifat aqliyah. Jadi kita aqliyah tadi kena balik kepada sumber asal naqli. Bila ada naqli, orang datang, ni Nabi ni Tuhan ni. Mana boleh Tuhan ada umur tak? Tuhan ada tarikh lahir, Tuhan ada hari jadi, Tuhan beranak. Ini semua nafi, sifat itu tak mungkin seorang boleh mendakwa di Tuhan. Kalau tidak ada orang mendakwa di Tuhan, nak menafi dia betul? No. Tak mungkin sifat Tuhan seperti ini. Kenapa? Kita adil dalil naqli. Ada pihak yang mendakwa seperti ini, dia kata ini kitab Quran yang lebih baik daripada Quran. Alhamdulillah, tak mungkin. Kerana kita tahu bahawa kita ada dalil naqli yang telah kita pegang menjadi pegangan kita. Mana-mana pihak mendakwa, akhirnya kita boleh tolak dan menafikan kebatilan apa yang mereka dakwakan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Itulah orang kata pegangan kita di akhir zaman ini, tuan-tuan. Banyak cabaran-cabaran yang berkaitan dengan akidah dan keimanan yang kita bimbang mengganggu-gugat kepercayaan dan kelonggaran pegangan kita, umat kita nanti. Allahu a'lam, tuan-tuan. Ini yang kita takut kalau kita sekadar membangunkan pembangunan intelektual, fizikal tanpa berpaksikan kepada akidah yang sebenar. Sebab kalau saya panggil, tuan-tuan, senang aja. Ilmu akidah ini, tuan-tuan, ibarat kalau seorang arkitek dia membina sebuah masjid atau bangunan yang indah ini, tuan-tuan, maka kita akan nampak kukuhnya bangunan ini kerana struktur-struktur tiang ni tadi. Indah, tuan-tuan, cantiknya bangunan ni, ya tak? Tapi percaya tak, kalau bangunan yang sebegini hebat, tiang yang sebegini pasak, yang sebegini tinggi, kukuh, tegap, tak tolak di hujan, tak tumbang di angin, percaya tak kalau saya kata pasaknya 2 kaki je, tuan-tuan, pilingnya 2 kaki, percaya tak? Tak masuk di akal, kan? Jadi dalam hidup kita, tuan-tuan, ada perkara yang kita nampak tadi, tetapi dalam tiang yang kita nampak terpacak 30 kaki ni lebih kurang, sebenarnya ada perkara yang kita tidak nampak. Apa dia? Piling yang tertanam dalam bumi ini. Berapa kaki agak-agak nak tegakkan tiang ni? Yang kita nampak ni atas kapet ni, start ni pada sampai ni 40 kaki, 40 kaki. Percaya tak, tiang yang tertegak 40 kaki ni, pasaknya yang tak nampak ialah mungkin 80 kaki. Orang arkitek boleh tengok berapa pasak kat sini, 200 kaki ke apa. Wallahu a'lam, ya tak? Dia piling, dia tanam, dia cocok tadi. Apa sebenarnya analogi saya? Sehebat mana manusia yang kita nampak lahir pada fizikalnya, ada perkara elemen yang tak nampak kepada anak kita, generasi kita, kita tanamkan yang tak nampak lagi kuat cabarannya, yang bersifat keyakinan,
kepercayaan. Ini yang bersifat dengan ilmu iman, ilmu akhlak yang tertanam dalam hati kita. Yang itu, anak aku gemuk, anak aku sihat, anak aku tinggi, tetapi kita tak pasak dengan ilmu yang lebih dalam, yang bersifat tentang keyakinan, kepercayaan, akidah, tentang Allah, tentang risalah, tentang akhlak, tentang ibu bapa, tentang kasih sayang. Akhirnya kita bimbang, fizikalnya hebat, perangainya hancur. Ini yang kita takut. Jadi ini kita bercakap tentang kata personality. Nak bangunkan personality bukan sekadar membangunkan fizikalnya, tetapi kita kena bangunkan nilai-nilai dalamannya. Kita menegakkan tiang yang tercacak indah ini bukan dilihat tiang yang tercacak aja, kena lihat berapa dalam piling yang tertanam untuk menegakkan tiang itu. Barulah tiang tadi tidak akan runtuh, tombak dan patah kalau dia mempunyai pasak yang cukup dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang baik datangnya daripada Allah, kesilapan dan kekurangan itu adalah kelemahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما من عندك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.